من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surau, seluruhnya hadirin dan hadirat yang dimati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita sama-sama hadir pada pagi yang berbahagia ini menyambung pelajaran kita berkaitan dengan fiqh ibadah. Tajuk pada pagi ini masih lagi berkaitan dengan doa-doa yang berhubung dengan orang musafir. Jadi adalah disunatkan mendoakan orang musafir dengan doa zawwajakallahu taqwa wa ghafarallahu dhanbaka wa yassara lak al-khaira haitsuma kunta. Ini juga bila kita ziarah orang nak pergi musafir, sama ada buat umrah ataupun mengerjakan haji dan sebagainya, semoga Allah, kita doakan kepada dia yang nak pergi musafir itu dengan mengatakan semoga Allah membekalkan kamu dengan takwa. Ya. Sebab dalam Quran sesuai dengan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Sana ada ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu berbekal, menyediakan bekalan. Ya. Wa tazawwadu, hendaklah kamu menyediakan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Jadi bila kita ziarah seseorang, kita mendoakan semoga Allah membekalkan kamu dengan takwa. Kerana perjalanan kita begitu jauh, kita akan sampai di satu tahap apabila kita bermusafir dengan meninggalkan dunia ini, maka tak dapat tidak mestilah bekalan kita ialah takwa. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Ya. Dan semoga ini sambungan doa dia yang saya terjemahkan daripada doa Rasulullah SAW. Dan semoga Allah mengampunkan dosa kamu. Wa ghafarallahu dhanbaka, semoga Allah mengampunkan dosa kamu. Wa yassara lakal khaira, serta memudahkan oleh Allah Ta'ala untuk kamu kebaikan, dimudahkan kebaikan haitsuma kunta, di mana sahaja saudara berada. Jadi doa ini diterangkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Menurut Imam Tirmizi rahimahullahu taala, yang mana dia kata hadis ini hadis hasan lagi gharib, hadis yang elok. Hadis yang elok bermakna martabat dia turun sikit daripada hadis sahih. Ya. Kemudian dia kata gharib, kedudukan hadis itu sebagai hasan lagi gharib. Ini berkaitan dengan perawi hadis. Dalam hadis ini dinyatakan Rasulullah SAW telah melafazkan doa yang tersebut semasa memberi selamat jalan kepada seorang yang datang menghadap baginda dan menyatakan hajatnya hendak keluar musafir, serta meminta baginda membekalkannya dengan doa restunya, doa restu Nabi SAW. Pada mulanya baginda SAW mendoakan semoga Allah membekalkannya dengan takwa. Tetapi ia meminta ditambah lagi, lalu baginda mendoakan semoga Allah mengampunkan dosanya. Tetapi si fulan tadi meminta lagi ditambah doa
Rasulullah SAW, artinya baginda mendoakan semoga Allah memudahkan untuknya kebaikan di mana saja berada. Tak cukup Allah tu dah doa lah, Rasulullah dah doakan semoga Allah membekalkan kamu dengan takwa. Dia kata tambahlah lagi, ya Rasulullah doakan. Rasulullah tambah lagi, semoga Allah mengampunkan dosa kamu. Ya Rasulullah tambahlah lagi, doa. Dia kata macam itu, serta memudahkan, serta memudahkan untuk kamu kebaikan di mana saja saudara berada. Jadi doa ni perlu ditambah-tambah, minta. Kadang-kadang kita minta orang doakan, mat doakan aku mat, tak ada apa pula nak doakan kau. Doa aku pun tak makbul juga lagi. Macam mana tu? Patut minta doa, kawan minta doa, kita rasa banyak kita terus doa. Kalau boleh angkat tangan masa tu juga, ya Allah, ampunkanlah dosa saudara aku ni, terimalah taubatnya ya Allah, mudahkanlah segala urusan dunia dan akhiratnya, berikanlah hidayat padanya. Tak payah orang nak sebut, doa kan. Kawan dah berhajat, minta doa, man qada hajata akhihi qadallahu hajatahu yaumal qiyamah. Siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah tunaikan hajatnya di akhirat nanti. Jadi dia berhajat minta kita doakan. Kita nak kita doakan tu. Tak apa nanti aku doakan. Doa punya doa lemah peram minta doakan. Cakap bagi doa, tapi tak doakan. Di antara doa-doa yang makbul ialah 5 malam. Tapi ada malam-malam lain tu pun di antara doa makbul juga. Pintu langit sentiasa terbuka. Malam doa siang pun pintu langit. Sebenarnya kita memohon keampunan kepada Allah Ta'ala, memohon doa kepada Allah Ta'ala ni, sama ada siang dan malam, sentiasa Allah Ta'ala menghamparkan tangannya untuk mengampunkan dosa-dosa. Kalau dosa itu berlaku di waktu malam, katakan, Allah akan menghamparkan tangannya di waktu siang untuk mengampunkan dosanya. Kalau waktu siang pula, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya di waktu malam. Ataupun kalau dia melakukan dosa di waktu malam, Allah sedia mengampunkan dosa-dosanya. Ya bani Adam, kullukum mukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai anak Adam, kamu sentiasa melakukan dosa siang dan malam, pagi dan petang. Sentiasa melakukan dosa, banyak dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedangkan aku, yakni Allah SWT, mengampunkan segala dosa-dosa. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah oleh kamu kepada aku. Aghfir lakum, nescaya aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Pegangan kita tu terhadap keampunan Allah SWT, itulah caranya. Janganlah kita kata tak ada harapan lagi lah, ini entah neraka mana lah aku masuk ni. Mana tahu, kita tak tahu. Kita dituntut supaya memohon keampunan, memohon keampunan segala dosa-dosa. Itu saja. Masalah masuk neraka syurga tu Allah Ta'ala punya urusan. Dalam pada itu kita minta kepada Allah Ta'ala supaya jauhkan kita daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, hindarkan diriku daripada bakaran api neraka. Kita jauh daripada api neraka. Jadi orang yang musafir pula, bila diucapkan doa macam itu oleh orang yang ziarah kita nak pergi musafir tadi, kawan-kawan, teman-teman, keluarga, adik-beradik, puan dan mara, dia dah sebut kita doa begitu, ataupun kita terjemahkan aja macam mana saya terjemah tadi. Ya Allah, mudah-mudahan pemergian kau pergi musafir ni, semoga Allah Ta'ala bekalkan kepada kau takwa, keampunan, dipermudahkan segala urusan perjalanan. Kerana kita sedia maklum bahawa musafir ini
adalah sepotongan daripada azab. Mana ada selesa dalam perjalanan musafir. Kadang-kadang tidur tak lena, makan pun tak berapa nak berselera, mandi pun rasa tak tentu arah, badan pun rasa tak stabil. Itu dikatakan musafir itu sepotongan daripada azab. Sebab itu orang musafir adalah di antara doa yang makbul ialah dalam musafir, dalam perjalanan. Sebab itu dalam perjalanan kita digalakkan banyak berdoa dalam musafir. Jadi orang musafir pula disunatkan mendoakan orang-orang yang memberi selamat jalan kepadanya. Contohnya seperti dia kata, astaudimukallah alladzi la tadhi'u wada'i'ahu. Aku serahkan saudara kepada Allah yang tidak akan hilang amanah-amanah yang diserahkan. Aku doa, aku serahkan saudara kepada Allah. Maknanya aku serahkan kepada Allah, maknanya aku serahkan saudara aku ini kepada Allah, yang tidak akan hilang amanah-amanah ataupun barang-barang pertaruhan yang disimpankan kepadanya, yang diserahkan kepadanya. Supaya didoakan supaya tidak berlaku khianat dalam perjalanan kita pergi musafir tu. Kita amanahkan kepada dia, jaga rumah tangga kita, anak pinak kita, cuba tengok-tengokkan sikit rumah tangga. Jadi kita doakan kepada dia supaya Allah bagi kepada dia kekuatan untuk menjaga amanah yang telah diamanahkan kepada orang yang tinggal. Jadi doa ini pun bagus juga. Yakni Allah jualah yang akan memelihara kamu dengan selamatnya, bukan sahaja sepeninggalan aku, bahkan sepanjang masa ataupun setiap masa. Sebenarnya doa ini telah diterangkan dalam hadis riwayat Ibnu Sinni atau Ibnu Chinni, dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, sesiapa yang hendak keluar musafir, hendaklah ia mendoakan orang yang tinggal dengan doa yang tersebut. Doa yang tersebut yang saya sebutkan tadilah, astaudimukallah alladzi la tadhi'u wada'i'ahu. Dalam huraiannya, Imam Syaukani rahimahullah ta'ala tidak menerangkan darjat ataupun martabat kedudukan hadis ini, sama ada hadis sahih atau hadis hasan ataupun hadis dhaif, tak diterangkan. Walau bagaimanapun kandungan hadis ini adalah sesuai dengan ajaran Islam, ajaran agama Islam, sesuai. Jadi orang musafir juga adalah disunatkan bertakbir 3 kali. Bertakbir 3 kali semasa menaiki kenderaan. Zaman dulu orang musafir naik kapal laut, jadi orang nak tolak aja orang azan, tu Datuk Hassan Azhari pun berkumandanglah suara dia, orang pun mulalah mengalir air mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sombong kapal pun bunyi, kan? Air mata pun mulalah mengalir, sombong kapal pun bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak tolak je dah bunyi dah. Dah meleleh air mata. Orang tinggal pun meleleh air mata, orang yang pergi pun meleleh air mata. Tapi sekarang ni nak meleleh air mata, perit nak meleleh air mata. Kalau tak betul-betul lah, tapi kadang-kadang memang ada yang mengalir air mata kerana sedih, nak meninggalkan kampung halaman satu. Kemudian bila dah sampai ke sana, dah seronok, duduk di sisi Kaabah, tawaf, sa'i, kemudian ziarah Rasulullah. Bila nak meninggal tu rasa remuk kedap, perasaan rasa sedih. Kita tak tahu bila lagi kita boleh sampai buat kali kedua, ketiga, kita tak tahu.
Jadi meninggalkan ataupun meninggalkan kubur Rasulullah, meninggalkan Masjidil Haram pun dikehendaki supaya disunatkan mengalir air mata kerana kesedihan meninggalkan tempat-tempat yang diberkati itu. Jadi orang musafir juga disunatkan bertakbir 3 kali semasa menaiki kenderaan, bertolak meninggalkan negerinya, disertai dengan membaca doa yang berikut: Subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mula-mula takbir dulu. Sabtat aja enjin kereta tu brum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baca Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami dimudahkan. Allah yang mudahkan. Mudah start, mudah perjalanannya, sedangkan kami sebelum itu tidak terdaya menguasai kenderaan ini. Sebenarnya kita tak mampu nak mengenderainya, apa kemampuan kita, Dan sesungguhnya kepada Allah kami, kepada Allah kamilah, dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Jadi itulah doanya. Sebenarnya doa ini juga tersebut dalam Quran. Untuk mengetahui puncanya yang jelas, bacalah ayat 12, ayat 13, ayat 14 surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, ini dalam ayat 12, 13, 14 surah Az-Zukhruf. Subhanallazi sakhkharana, sampai habis baca. Sunat bila kita naik kenderaan. Sampai di sini diterangkan orang musafir juga disunatkan bertakbir 3 kali semasa menaiki kenderaan dan bertolak meninggalkan negerinya, disertai dengan membaca doa yang berikut. Ini jarang orang buat ni, Allahu Akbar ni, jarang. Ada yang selawat lah, macam-macam kadang-kadang lepas azan tu, Allahumma salli wa sallim wa ridwan wa tafaddal wa barik. Tu baru nak bertolak perjalanan tu kan, ada yang selawat. Begitu juga di sini diterangkan sambungan bagi doa-doa yang kita telah terangkan tadi. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa wa minal amali shalih ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. Kemudian di ujung sekali doa, ya aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Itu diterangkan dalam doa. Banyak doa musafir ni sebenarnya. Kadang-kadang kita bawa kenderaan perlu banyak doa dalam semasa dalam perjalanan. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha. Ya Allah, ya Tuhan aku, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-birra wat taqwa, memohon kebaikan dan takwa. Takwa ni kena minta lah pada Allah Ta'ala. Kenapa dalam doa ni disebut kebaikan dan takwa. Ya Allah, ya Tuhan aku, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan dan takwa di dalam pelayaran ataupun dalam musafir kami ini, dan amal yang soleh yang engkau ridai. Minta supaya dapat beramal dengan amal soleh yang diridai. Ini termasuk dalam doa musafir tadi. Itu 3 perkara. Yang pertama, memohon kebaikan dan takwa. Kebaikan dan takwa. Dan yang ketiga ialah amal yang soleh. Minta kepada Allah Ta'ala dalam perjalanan supaya dipunyakan amal soleh. Seterusnya, ya Allah, ya Tuhan kami,
Mudahkanlah musafir kami ataupun pelayaran kami, mudahkan. Jangan dipayah-payahkan. Kadang-kadang transit sampai berjam-jam, ya, tertunggu-tunggu. Dan dekatkanlah jarak jauhnya. Ini Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna. Watwi anna tu, dan lipatkanlah, lipat. Bumi ini dilipatkan supaya cepat sampai. Tapi kita tengok tak adalah berlipat, ya. Tak adalah macam apa kita melipat kain tu, ya. Dia lipat gitu. Tak ada. Tapi maknanya nak minta kepada Allah Ta'ala supaya disegerakan sampai kepada destinasi itu. Jadi, dan dekatkanlah jarak jauhnya. Padahal jauh tu, tapi kita rasa dekat aja, rasa tak ada jauh dia. Itu berkat doa supaya didekatkan, ya. Dan dekatkanlah jarak jauhnya supaya kami segera sampai ke tempat yang dituju. Tapi jangan bawa terlampau laju sangat. Agak-agak lah, ya. Kalau terlampau laju sangat kan bahaya. Adik saya bawa kereta laju sangat, jadi atuk dia naik, dia kata tak puas naik kereta, cepat sangat sampai. Jadi dah mula slow balik. Kalau tidak laju, kau main laju bawa. Kata Allah yang Yakub dia, dia kata aku naik kereta kau ni, apa ni cepat nak sampai, tak puas dulu. Apa makna? Disuruh perlahan, tapi dia tak kata suruh perlahan. Maklumlah orang muda nak cakap kena ada fikir. Ya. Cuba perlahan sikit kereta ni. Lagi di bawah laju. Ya. Tapi kalau kita kata tak puas naik kereta ni, cepat sangat sampai. Barulah seru, ya. Dia bahasa tu. Ini kadang-kadang kita bahasa tak jaga lah ni jam, ya. Semua main hantam ni. Rasaan orang tak peduli apa semua, mana boleh, ya. Jaga adab, cara bercakap, cara berinteraksi, cara bergaul. Itu semua adab kita, ya, daripada dulu. Selepas daripada kita beriman dengan rukun iman, beriman dengan rukun Islam, maka kita dituntut supaya berbudi pekerti akhlak yang mulia, ya. Cakap cara baik, berbincang, berdialog, apa semua. Dia jaga perasaan, ya. Kita semua ni ada perasaan tau. Perasaan sedih, perasaan sayu, perasaan sebab di hati, perasaan remuk, redam. Semua ada. Sebab itu kena jaga, ya. Cara kita bercakap, cara lebih-lebih lagi yang orang mula, ya. Kadang-kadang cepat pandang barat apa semua, ya. Cakap dengan orang yang dah lanjut umur ni, kena cakap lemah lembut, ya. Pakcik, apa-apa pakcik, sihat je. Tak ni cakap macam tu. Ini contoh kan. Jangan ini apa? Dah lah terperanjat orang tua tu terus jalan terus. Jatuh, berdepor jantung. Jangan. Lagi doa, sambungan bagi doa tadi. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah rakan. Engkaulah rakan ataupun teman ataupun sahabat dalam pelayaran. Terjemah, bukannya payah nak terjemah terang-terang. Tapi macam mana, bagaimana, itu kita serah pada Allah Ta'ala tadi. Macam mana dia mendampingi kita dalam perjalanan musafir. Tapi kita cakap terang-terang, ya Allah, Engkaulah teman aku, Engkaulah sahabat aku, Engkaulah yang menemani aku dalam perjalanan ini. Betul tak? Tapi macam mana, takkan kita nak terjemahkan? Tak boleh. Ma'iyatullah tu, penyertaan Allah Ta'ala terhadap kita. Kita tak tahu, Allah lah pelihara. Tapi nak sini juga kadang. Macam saya kena juga. Pusing. Dia hantamnya di bega tu, gedebang. Sakit juga badan biasa, tapi hati sakit juga. Dalam pada itu cakap juga, ya Allah, kau bagilah yang lebih istimewa pada ini, kerana ni aku nak berdakwah. Pagi ni kau belah suruh tu. Syukur alhamdulillah, berkat doa tuan-tuan, kemudahan. Sebulan aja semua beres. Allah niat, kalau kita niat dakwah, Allah mudahkan urusan, ya. Allahumma anta sahibu fis safar.
Padahal tengah baca doa tu, Allahumma qbilana al-ard wa sahilana safar, la haula wala quwwata apa situ ketemu. Itulah dia. Allah Taala nak selamatkan kita. Alhamdulillah tak ada sikit apa luka. Allah Taala nak tunjukkan hikmat hikmat doa tu. Jadi saya berceramah ni atas dasar pengalaman kita lah. Atas dasar pengalaman tu lah. Bukanlah cakap kosong. Ceramah je tapi dia pun tak pernah kena. Cakap senang lah. Ini memang saya kena betul. Memang saya ceritakan bertuan-tuan doa ni penting dalam musafir. Takbir tu yang 3 kali tu pun ada seorang dia tak ada takbir, dia cuma bila start aja brum al-Fatihah. Anak cucu DJ di bola medal malu kat belakang. Al-Fatihah. Kan payah no. Sebut lagi Al-Fatihah je. Tiap kali start lagi Al-Fatihah. Tuan-tuan ingatkan diri. Dia sama naik. Start aja ingin Al-Fatihah. Kata bid'ah pula kan. Rasulullah tak buat ke apa ke? Rasulullah ni nak start macam ni, dia naik motor. Naik motor bacalah subhanallazi safarana. Kita sesuaikan dengan keadaan, boleh, tak ada masalah. Kenapa? Ikut ceritanya kawan saya tu, dia beramal benda tu, tak pernah ada ketumpahan darah dalam aksiden ke apa ke, tak ada. Alhamdulillah, panjang masa Allah Ta'ala boleh dengan umur kita Al-Fatihah. Manalah enjin-enjin minyak-minyak segala aliran elektrik dalam kenderaan kita apa semua tu, kan kita yang mengawalnya. Allah yang mengawal, Allah yang memelihara kita. Kita tak boleh nak kendali itu semua. Kita hanya ada apa? Ada kelas, ada brake, ada steering, mata kita, itu saja. Yang lain-lain tu siapa yang nak mengawal kalau tidak dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah rakan dalam pelayaran dan wakil pengganti yang menjaga keluarga kami yang tinggal. Ini pernah disebut. Kalau tak pernah sebut, kena sebut. Ya Allah, Engkaulah teman kami dalam musafir, dan Engkaulah juga yang menjaga anak pinak kami ataupun harta peninggalan kami, tanah air kami, rumah kami, harta kami di kampung. Jadi Engkaulah yang menjaga. Punya hebatnya kuasa Allah Ta'ala ni. Kita perjalanan punya jauh, beribu-ribu batu, dia bersama dengan kita. Kemudian dia juga menjaga harta kekayaan kita yang kita tinggal di kampung, supaya jangan ada berlaku khianat dan sebagainya. Lagi doa sambungan. Ya Allah, ya Tuhan aku, sesungguhnya aku berlindung kepada kamu daripada kesukaran-kesukaran yang lazimnya berlaku dalam pelayaran. Kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang pening kepala, kadang-kadang pitam, kadang-kadang macam-macam. Tidur tak lena, jalan pun dah terhoyong-hayang, orang jalan ke depan, awak jalan ke belakang. Jadi tak tentu arah dalam musafir ni. Tidur tak lena. Jadi minta lindung kepada Allah Ta'ala daripada kesukaran yang lazim berlaku dalam musafir, dan daripada keadaan yang menyebabkan aku berupa bodoh dan muram. Kadang-kadang dalam musafir ni kita rasa muruk, bila mengenangkan anak isteri tinggal jauh, kita melilih mata muruk. Kawan cakap pun ajak makan lawan, dah ada gelera, dah ada anak. Semua dah tak berapa nak. Pasal dah sedih meninggalkan kampung halaman. Jadi ini minta lindung Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan aku, sesungguhnya aku berlindung kepada kamu daripada kesukaran-kesukaran yang lazim berlaku dalam pelayaran, dan daripada keadaan yang menyebabkan aku berupa bodoh dan muram, juga daripada sebarang peristiwa yang menyebabkan aku kembali dalam keadaan buruk, cedera dan sebagainya. Kita lindung mengenai harta benda dan keluarga dan anak pinak. Ini doa dalam musafir. Jadi doa ni nak kena lengkap lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Sebenarnya doa ini disebut dalam hadis sahih yang saya bacakan tadi, yang saya terjemahkan tadi. Semuanya itu adalah hadis, ada dalam hadis Nabi SAW, iaitu hadis sahih riwayat Imam Muslim
Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana di dalam hadis ini diterangkan bahawa Rasulullah SAW semasa keluar musafir dan berada di atas kenderaan, maka baginda telah bertakbir 3 kali. Kita pula kalau pergi mengerjakan umrah ke, pergi mengerjakan haji, kadang-kadang bila dah nampak menara Masjidil Haram tu, kita pun mulalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita baca banyak-banyak dan tapi Rasulullah kadang-kadang dia takbir 3 kali Kemudian berdoa dengan doa Dalam hadis ini juga diterangkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam semasa kembali, ada kembali maknanya dari dekat nak sampai lagi 1 kilometer ataupun setengah kilometer lagi nak sampai ke tempat yang kita tuju, destinasi yang kita tuju tu dah dekat nak sampai. Ini nak jaga-jaga. Kadang-kadang 300 km bawa kereta bukan main steady lagi, mandu tak ada, mengantuk tak ada apa, bukan main cergas lagi. Tiba-tiba 1 kilometer lagi nak sampai, tengok mata pun mulalah kuyu, mengantuk lah, apalah. Ini kereta sampai punya, tak ada, no problem lah, boleh sampai, mesti sampai. Adakah kita meletakkan keyakinan kita tu kepada apa? Kalau kita letak kepada Allah Ta'ala tak apa, tapi masalahnya ini kereta sampai ni, kereta pun tak ada apa-apa, lagi setengah jam, lagi 1 kilometer lagi, siap kau, tebung terus. Alhamdulillah, itu yang kita takut. 300 km, bukan main steady lagi, bawa mencacak macam lipat burung. Tapi lagi 15 minit, lagi setengah jam nak sampai, lagi 1 km, siap kau. Kita kata, akulah yang menyampaikan, akulah segala-galanya. Pada masa itu, na'udzubillah min dzalik. Itu yang kita takut. Allah Ta'ala cuba kita. Ada berlaku tak? Ada kadang-kadang na'udzubillah, minta lindung Allah Ta'ala. Sebab itu di sini disyariatkan kepada kita, disunatkan kepada kita. Dalam hadis ini juga diterangkan bahawa baginda dalam masa kembali, nak balik ke kampung halaman, dan nak sampai ke tempat yang kita nak tuju, destinasi yang kita nak tuju, telah bertakbir Rasulullah telah bertakbir dan berdoa dengan doa yang tersebut, serta menambahnya dengan doa yang berikut. Aibun, bunyinya doa tu macam itu bunyi. Pelik kadang-kadang kita tak pernah dengar perkataan doa ni. Aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Kami kembali dalam keadaan selamat, kami tetap bertaubat, kami tetap beribadat, kami tetap memuji Allah Tuhan kami dan bersyukur. Macam bunyi, macam rintihan. Rintihan apa? Kesyukuran lah. Kita merintih kepada Allah Ta'ala. Yang mana kita dah alhamdulillah, jika nak sampai ni syukur macam. Bukan senang. Ingat kita tak ada apa-apa tapi sebenarnya kalau nak berlaku tak mustahil. Itu nak jaga. Demikianlah panduan Rasulullah SAW yang diberikan secara khusus mengenai orang yang musafir. Semoga dengan itu perjalanan pergi dan balik berada dalam selamat sentosa. Kadang-kadang tuan-tuan kita berhenti di RNR, kadang-kadang kita berhenti di tepi laut, kadang-kadang kita berhenti di tepi tasik. Ini pun semua kena baca doa. Pasal apa? Maklumlah kita ni gharib. Gharib mana dagang. Kita orang asing, berada di tempat situ. Jadi kita kena doa, minta selamat daripada godaan-godaan ataupun daripada gangguan-gangguan perasaan dan sebagainya. Itu kadang-kadang nak meludah, nak baca-baca juga. Adakah terludah anak hantu hunian tu, tak dihamuk marah ni. Kalau kita kan nampak namanya pun bunian. Tahu bunian? Bunian ni dia ambil perkataan benaan. Bana makna membina. Dia tak kira dia nak bina kat mana dia bina. Kita main langau je. Marah lah dia. Kadang-kadang dia jenis apa ni, makhluk gaib dia jadi macam itu.
Jadi kerjanya nak menghancurkan. Jadi kita terlambat dia. Jadi kita tak nampak. Itu sebab doa-doa ni penting ya. Bahkan baginda menerangkan lagi seperti yang tersebut dalam hadis Imam Tabrani dari Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Ini tambahan lagi ya. Dia kata begini. Apabila seseorang dari kamu memerlukan pertolongan dalam masa musafir. Tengok kadang-kadang na'udzubillah, perjalanan kita yang begitu jauh, tiba-tiba sampai di satu kawasan hutan belukar, kadang-kadang di celah-celah celah-celah gunung ganang, bukit bukau. Pada masa itu tak ada stesen minyak pun, tak ada apa, tak ada, jauh beberapa kilometer, yang beratus-ratus kilometer jauhnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Tabrani dari Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Maksudnya begini, kita terjemahkan hadis itu bunyi begini ya. Apabila seseorang dari kamu memerlukan pertolongan dalam masa dia musafir, ketika dia berada di tempat yang lengang, ketika dia berada di tempat yang tak ada orang boleh menolong ya, yang tidak ada seorang pun di situ, maka hendaklah ia menyeru 3 kali. 3 kali. Apa dia? Ya ibadallah, a'inu ya ibadallah, a'inu ya ibadallah, a'inu. A'inu ya, minta tolong. Perkataan a'inu tu, wahai hamba-hamba Allah. Tak kira apa dia? Hamba-hamba Allah. Hamba Allah ni kan banyak. Malaikat pun hamba Allah juga. Apalah. Wahai hamba-hamba Allah, berilah pertolongan. Kadang-kadang kita trekking naik ke bukit, manjat. Tinggi-tinggi kadang-kadang sampai di satu kawasan jadi macam gugur, peti, halilintar dan sebagainya. Ini semua kalau tak baca doa macam mana? Tak boleh Sebab itu di sini diterangkan, wahai hamba-hamba Allah, berilah pertolongan. Tapi bukan yang satu lagi tu, habis Datuk anak itu nak tumpang lalu. Bukan, itu syirik tu. Tak tahu beza pula. Yang ini lain. Yang ini dia bunyi, wahai hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, berilah pertolongan. Wahai hamba-hamba Allah, berilah pertolongan. Wahai hamba-hamba Allah, berilah pertolongan. Cakapnya bunyi macam kau terjemah bahasa Melayu pun agak boleh faham dia ya. Tak kali dia tak faham. Bahasa Jepun ke, bahasa ngomong Jawa ke, dia tak faham pun. Sungguh pun hadis ini, sungguh pun hadis ini hadis dhaif, tetapi ia disokong oleh hadis yang kuat, hadis kuat yang lain yang diriwayatkan oleh Bazzar, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tengok, bila sebut lagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia sahabat Nabi. Jadi disokong oleh hadis yang kuat. Walaupun kita dapati hadis ini hadis dhaif, lemah dari segi perawinya, tapi hadis ini disokong dengan hadis yang kuat. Bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya apabila seseorang dari kamu menghadapi sesuatu kesusahan semasa ia berada di tempat yang lengang, sama ada di padang pasir ataupun di hutan rimba yang tidak ada orang untuk meminta pertolongannya, maka hendaklah ia menyeru, A'inuni ya ibadallah, berilah pertolongan kepada aku, wahai hamba-hamba Allah. Boleh? Tak ada larangan, tak ada syirik, tak ada sebut syirik lah. Kalau kita minta pada macam itu, dia tak ada syirik, kerana dia ada kaitan dengan Allah Ta'ala lah. Dia tolong pun dengan izin Allah juga. Allah Ta'ala tak izin, tak jadi. Kita yang minta ni pun sebagai hamba yang lemah, mintalah pertolongan kepada makhluk yang gagah. Mudah-mudahan Allah izinkan macam itu.
Sebenarnya dalam kehidupan kita hari-hari perlu minta pertolongan juga kepada hamba-hamba Allah kadang-kadang Tengok Nabi Adam. Pada satu hari dia kata kepada anak cucu cicit dia, wahai anak cucu cicit aku, semasa aku digoda oleh syaitan untuk memakan buah kayu, semasa nak memakan buah kayu tu, saya terjemah buah kayu lah, kalau buah khuldi kan maknanya dia buah itu juga. Khuldi itu buah kekal abadi. Kononnya mana dia kekal pun, dia dah makan keluar daripada syurga. Jadi Nabi Adam ni dia pesan pada anak cucu cicit dia 3 perkara. Dia kata semasa aku terkeluar daripada syurga, termakan buah khuldi tu, puncanya 3 perkara. Yang pertama ni, aku tak berwaspada. Tak berwaspada maknanya tak prihatin lah. Tak, alah kita ni apalah, buat mana pun nak beri prihatin betul kan. Kadang-kadang sekelip mata memandang aja, tiba-tiba cucu kita dah jatuh. Kadang-kadang ni kita tak sempat nak Ini Nabi Adam ni dia kata aku terlepas, maknanya aku tak dapat nak beri prihatin betul tentang godaan syaitan. Jadi tuan-tuan, godaan syaitan ni dianggap sebagai serangan pemikiran dalam Islam. Yang pertama sekali Nabi Adam, serangan pemikiran. Sebab itu hari ini serangan pemikiran tak dinafikan. Macam-macam dia akan serang pemikiran kita, peradaban kita, tata susila kita, dia akan serang pemikiran-pemikiran baru dalam aliran globalisasi ni jaga. Sebab itu kekentalan iman, kekuatan persaudaraan Islam mesti ditekankan hari-hari. Maknanya jangan lari daripada landasan syarak, pegang betul-betul sampai akhir hayat. Udkhulu fisil mikafah, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Jadi serangan tu sampai hari ini. Kalau lah zaman Nabi Adam serangannya betul macam itu, maka Nabi Adam kata itulah tadi dia. Yang pertama, aku tak begitu prihatin betul-betul. Jadi serangan pemikiran yang ada pada hari ini perlu kepada keprihatinan. Balik pada dasar syarak, apa pegang balik syarak. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana aku tidak memikirkan apakah kesudahan ataupun risiko daripada aku memakan buah kayu itu. Aku fikir sejenak dulu, apa risiko dia, apa kesudahannya bila aku makan. Kesudahannya apa jadi Nabi Adam ni dia tak fikir kesudahan tu. Dia tak ingat, dia tak terfikir macam ni kesudahan dia. Dan kita lah kadang-kadang kita tak terfikir apa kesudahan. Sesuatu perkara kan, kata kena fikir dulu. Itu yang kedua, tak fikir kesudahan. Kan ada dalam syarak dia ada istilah, bila sesuatu yang mendatangkan mudarat itu hendaklah ditolak. Maknanya mudarat lebih diutamakan daripada munafaat. Maknanya tolak mudarat, jangan fikir munafaat saja. Sedangkan mudarat ni kita tak fikir. Tak boleh. Dia mesti fikir mudarat. Apa musibah dia, apa risiko dia, apa kena fikir juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Adam ini dia tak rujuk kepada para malaikat pada masa itu. Maknanya malaikat ada pada masa itu, boleh berinteraksi. Kalau tanya sikit aja cukup lah. Penghulu bagi segala malaikat, atau malaikat Jibril katakan, mungkin dia boleh tanya, malaikat, bolehkah aku makan ni? Itu tanya. Mesti malaikat kata apa? Jangan. Tapi dia tak tanya malaikat, dia terus buat, dia terus makan. Jadi risiko dia keluar daripada syurga sama Siti Hawa. Jadi tuan-tuan sekalian, pada hujung hadis ini baginda menerangkan seruan yang demikian ialah kerana Allah Ta'ala, ini perlu dijelaskan
A'inuni ya ibadallah, berilah pertolongan kepada aku wahai hamba-hamba Allah. Pada hujung hadis ini baginda menerangkan seruan yang demikian ialah kerana Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang tertentu yang tidak dapat dilihat oleh orang yang minta pertolongan itu. Hadis dhaif tadi di ujung tu Rasulullah ada buat taklid ataupun Rasulullah bagi tahu, ya, seruan yang demikian ialah kerana Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang tertentu yang tidak dapat dilihat oleh orang yang meminta pertolongan itu. Orang yang minta pertolongan tu dia tak nampak siapa yang menolong dia. Pasal benda ni gaib. Ada makhluk yang Allah cipta, dia boleh menolong dengan izin Allah. Tengok dalam peperangan Badar, 313 tentera Islam lawan dengan 1000 bala tentera kafir Quraisy, macam mana boleh menang? Itu sebab timbul ayat kam min fiatin qalilatin walabat fiatan katsiratan biiznillah. Berapa banyak bilangan yang sedikit akhirnya dapat mengalahkan bilangan yang begitu ramai dengan izin Allah. Tengok. Betul tuan-tuan, dalam permohonan jangan lupa dengan izin Allah, Jadi kehidupan kita hari ini tak boleh terpisah daripada akidah, Betul tak? Cara bercakap, cara berinteraksi, cara bergaul, minta pertolongan pun tak boleh lari daripada akidah, Kehidupan berakidah namanya, itu dia. Assalamualaikum. Dia pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Akidah tak? Dia Assalamualaikum. Salam. Tapi salam tu memang nama Allah, Asmaul Husna. Ini salam yang parah lagi. Assalamualaikum. Nak pergi pasar kejap, ni telinga pekat badan. Jawablah salam. Waalaikumsalam. Ini kata nak pergi pasar pula. Orang bagi itu lagi parah. Assalamualaikum. Nak pergi pasar kejap, nanti nak beli barang. Ke situ pula. Orang jawablah Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi tu akidah tak? Rahmat Allah, kan? Sebab disunatkan kita sebut lebih sikit warahmatullahi wabarakatuh, kan? Lalu saya buat misal tuan-tuan, kehidupan berakidah ni, betul. Kadang-kadang Mat datang okay, no problem, datang. Hui, akidah kat mana? Akidah kat mana akidah kau? Dia pun jawab bila dulu sikit. Dia pun jawab, dia betul ke balik? InsyaAllah. Kata, kan? Nampak? Lagu asap betul. Satu lagi contoh. Mat, apa khabar, Mat? Sihat, tak mati ni, elok. Kakaklah kata, Alhamdulillah, syukur, sihat. Tengok, akidah. Nampak? Dia kalau nak test orang tu dah banyak lah. Hari ni cukup lah. Oh, punya akidah. Betul. Sebab banyak dalam kehidupan hari-hari ni, adik-beradik, polamai, dara mara, apa jumpa. Tanya, apa khabar? Mat, apa khabar, Mat? Oh, sihat. Tak ada mati pun elok. Itu lah. Mana akidah kau? Maknanya kehidupan tauhid mengesakan Allah Ta'ala dalam kehidupan hari-hari tak boleh dipisahkan. Nak makan baca bismillah, dah habis makan pun alhamdulillah allazi at'amana wa saqana. Nak tidur pun alhamdulillah, bismillah ahya wa amut wa semua ni. Jadi hadis ini, dalam huraian yang mengenai hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang sama maksudnya, maka Imam Syaukani rahimahullah ta'ala telah berkata, ini ulama besar, Imam Syaukani, dia kata hadis ini menjadi dalil tentang harusnya meminta pertolongan kepada makhluk-makhluk. Habis perkataan Imam Syaukani, dia kata apa? Hadis ini menjadi dalil tentang harus, maknanya dibolehkan meminta pertolongan kepada makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat oleh manusia dari kalangan malaikat dan jin yang salih-salih belaka. Rupanya jin pun ada yang salih-salih belaka. Kadang-kadang kita masuk suruh orang kata, jaga baca dulu. Orang tak baca. Kemudian dia pun menderam aja. Berzikir, Allah. Tengok kiri kanan, ke depan, belakang, tak ada.
Tapi suara dia agak pelik, sebelah boleh tekuk. Tapi suruh kat badan tu orang kat dalam pedalaman dalam ni. Ini keting sini. Kau boleh tidur tak tahu arah ni. Diangkat dekat tepi kolam pun tahu. Main. Ya. Berhadap besar pula tu. Tengah malam mimpi. Diangkat je. Betul kadang-kadang. Itu siapa yang mengangkat? Kita yang kampung saya dulu memang. Kampung saya dulu di Jengam tu pola tempat beg semayang tu dah bocor, beli aja air. Alikan dah dikumpul lah simen simen, pasir semua. Alikan dah siap berbancur semua, dah siap dah bertapal lah semua. Siapa punya kerja malam-malam tak tahu. Betul-betul tak ada. Allah Ta'ala sediakan hamba-hamba yang boleh menolong, membantu. Jadi jin seperti yang diterangkan dalam Quran dan hadis, ada yang beriman dan ada yang kafir. Jin yang salih ialah jin yang beriman, yang biasanya melakukan perkara-perkara baik. Tapi berkawan dengan jin tak kira kau kafir ke Islam ke, hukumnya pasir. Berkawan dengan jin ni. Sebaliknya jin yang kafir semuanya jahat-jahat belaka. Jin yang kafir ni semuanya jahat-jahat belaka. Lagi disembah, lagi diberbunyi. Tu yang Hindu sembah tu. Berbunyi dia, betul lah. Itu yang kita bayangkan tu. Fa'amma man bakhila wastarna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tu kaedah dia, bukan dipayahkan. Macam kita ni dah biasa datang kuliah subuh, mengaji, belajar. Cuba seminggu tak belajar. Tak bulan-bulan gitu. Kita dah biasa belajar, tiba-tiba tak belajar. Perasaan kita tu, kenapalah tak mengaji? Kenapalah ustaz ni tak datang? Kenapalah biasa mengaji ilmu apa semua tiba-tiba tak mengaji? Nampak? Benda tu dah dimudahkan bagi kita. Tapi yang satu lagi tu, kau mengaji ke tak mengaji ke pun yang pasal lah, apa dia apa pun. Dia tak ada rasa apa-apa. Dia kalau boleh tak mengaji pun tak apa. Itu yang setengah-setengah. Eloklah. Jadi berkawan dengan syaitan. Kita disuruh meminta perlindungan Allah dengan daripada angkara mereka itu jin kafir tadi. Minta lindung. Yang itu kita kena minta lindung. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun a'idzu bil wahidis samad min syarri kulli dzi hasad. Baca banyak-banyak. Mu'idzu bil wahidis samad. Aku minta lindung daripada Tuhan yang dihala tujukan permohonan, segala-gala permohonan. Bil wahidis samad, dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang di luar dia selamat. Misyari kulli dzi hasad, daripada segala kejahatan, hasad, dengki. Saya kadang-kadang pergi juga tengok orang pergi bubat menurun-menurun ni, yang tiba-tiba yang menurun tu bukan orang lain, pak saudara kita juga. Pergilah menengok. Tapi dia tak tahulah macam mana. Dia kata, tuan-tuan yang mana tak tudung tu pakai tudung. Itu saya boleh rasa macam jin Islam juga lah, pasal dia suruh tudung. Ada orang yang tak tudung tu suruh dia tudung, pakai ambil tudung pakai. Aku kan diserang je kan. Aku tahu suruh dia pakai tudung. Bila dah pakai tudung tu, buatlah macam biasa. Dengan semanjaknya, dengan apa tukar terjemahnya, berlepak pukul botan apa semua. Tapi dua-dua dah mati dah. Nasib baik tak ada pula mewarisi anak cucu cicit pula, tak ada pula menurun. Dia dapat tu entah macam mana dia cuma ceritanya dekat hutan Kuala Lipis katanya masa tu dia jadi polis. Lepas tu Wallahualam dah tak ada lah. Dia dah meninggal, dah tak ada lah berubat lagi. Sekali orang tuduhlah dia bid'ah ni, khurafat syirik lah pula. Terkena pula anak mufti Pahang pada masa itu, dirasuk oleh syaitan ke apa. Panggil lah dia mufti lah, baca je lah doa. Tak boleh. Panggil Pak Saudara ubat. Mufti tu pun tengok berubat. Tak boleh jadi ni. Ustaz memang tak boleh berubat je. Dia ada jenis ada cara dia. Jadi cara tu yang kita tak tahu tu. Kadang-kadang dia terpaksa sediakan air panas, lepas tu tutup dengan daun cermai. Kemudian nak kena ada berubat tu, rumah tak boleh 2-3 tingkat macam dekat bawah macam ni boleh. Kemudian nak berubat tu dekat tepi tingkap pula tu. Kemudian dia ada pesuruh pula tu.
Kemudian kalau kita nak ubat dengan dia pula, dia kata, ini boleh, ini tak boleh, aku tak mampu kata. Yang tak mampu tu kalau diubatnya juga, kata orang terdesak suruh ubat, dia ubat juga lah. Akhirnya dia balik yang pingsan. Lepas tu kita pula baca Yasin pula kat dia. Baru dia sedar. Tengok. Maknanya sekuat-kuat dia tu tak boleh. Kalau yang jenis Allah Ta'ala tak izin lah. Janganlah kata semua kita boleh buat kadang-kadang. Ada yang Allah Ta'ala tak izin, tak boleh. Dia balik pingsan tadi. Tapi siap tuan-tuan dia. Kalau yang jenis dia boleh ubat, kadang-kadang dia ubat. Dia keluarkan macam-macam. Na'udzubillah minyak tengkorak orang mati dibunuh lah, apa-apa. Macam-macam lah. Benda-benda orang hasad dengki kadang-kadang. Na'udzubillah min zalik. Itu yang kita takut tu. Minta Allah Ta'ala lindung lah. Itu nak baca selalu. U'idzuhu billahi as-samad min syarri kulli dhi hasad. Tapi itu ada lepas dia mengubat tu, dia balik. Setiap kali dia mengubat tu, saya tengok lepas dia mengubat letih dia. Kebaring. Lepas tu bila dia sedar balik daripada pingsan, barulah bangun balik. Barulah dia terangkan. Tapi ada satu perkara yang saya pelik tu, dia buat tangan macam ini boleh kemian hantu tu melekat. Kemian hantu ke kemian melekat, berasap-rasap kat tangan dia. Itu maknanya ilmu ni. Itu kata kita tadi, ilmu ni bukan semua orang ada. Kadang-kadang kalau tak izin, tak ada, tak boleh. Itu kata mufti tadi, dia kata ini bukan jalan-jalan orang kalau nak mengubat, dia kata. Yang pelik tuan-tuan ya, Nabi Sulaiman pada satu ketika, Nabi Sulaiman ya, pekerja-pekerja Nabi Sulaiman ni terdiri daripada jin-jin. Nabi Sulaiman ni dia pegang tongkat, dia dah meninggal dah, dia dah wafat dah. Tongkat tu dia pegang. Yang jin-jin ni, dia tak tahu yang Nabi Sulaiman ni dah wafat. Kalau dia tahu Nabi Sulaiman dah wafat, mesti dia tak kerja. Pasal apa dah khidmat orang dah mati, buat apa? Tapi Nabi Sulaiman ni, masa dia dah wafat, dia pegang tongkat, riwayat lah, Allah, saya pun tak tengok cerita, dia pegang tongkat sampai aneh-aneh makan tongkat, lama-lama tongkat tu kepuk, dia tu, dah mati rupanya. Baru dia sedar. Jin-jin yang bekerja dengan Nabi Sulaiman ni, dia kata, dah mati dah rupanya, selama ni aku buat kerja kata. Tengok, jaga. Kadang-kadang orang yang hasad ni, dia kadang-kadang dia pergi orang tertentu mengubat. Kadang-kadang orang yang mengubat tu sendiri kadang-kadang dah mati. Orang yang mengubat pun dah mati. Orang yang pergi mengadu kepada bomoh pun dah mati dah tak ada apa dah. Berlantak-lantak keluarga ni sampai 7 keturunan tak habis lagi. Kawan tu bekerja lagi. Ini na'udzubillah min zalik. Kalau tak diubat betul-betul itu perlu ada perubatan kadang-kadang. Ini cakap mana yang saya tahu, saya terangkan je lah. Dalam hadis sahih juga diterangkan apabila seseorang musafir singgah di suatu tempat dalam perjalanan atau sampai ke negeri yang dituju, disunatkan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikannya kebaikan yang ada di situ dan menjauhkan dari segala perkara yang jahat, jauhkan daripada perkara bahaya yang ada di situ. Ini merujuk kepada kitab Al-Azkar Kan ada kita dengar peristiwa dalam suatu khabar kadang-kadang dia baru aja singgah tepi pantai, tepi laut tu, tiba-tiba laut dah ngap ni. Masuk dalam laut tu, meninggal dunia. Ada kadang-kadang. Itulah yang kita minta lindung Allah Ta'ala daripada malapetaka dan bala bincangnya tadi. Apabila kita sampai di satu kawasan yang kita tak pernah sampai, kadang-kadang kita nak tuju di satu tempat, kita sampai dah tempat tu, maka kita minta supaya Allah pelihara kita daripada malapetaka dan bala bincangnya. Jadi tuan-tuan, itu yang dapat saya sampaikan sekadar ni. InsyaAllah akan datang diterangkan adab dan peraturan untuk keluar musafir. Mohon ampun dan maaf jika terdapat salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan sekalian, di sini ada hajat doa kesyukuran untuk Puan Zaitun binti Alias kerana telah sembuh daripada sakitnya. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala ali kulli was sahabat wal qarabat wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila arwahi abaina wal ummahatina wal ajdadina wal masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syaulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdal hamidin, alhamdulillahi hamdal dzakirin, alhamdulillahi hamdas sabirin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan tunajjina biha min jamil awal wal abad wa taqdi lana biha min jamil hajat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'da al mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud ya fa'alu lima yurid. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم معرفاتنا وسلم أجسادنا وسلم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وارفعنا البلاء والوباء والبلاء والرياء والزنا والأهواء والفحشاء ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة عن بلاد المسلمين أما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة فيسرت فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا وعذاب الآخرة. استجب لنا دعانا استجب لنا دعانا استجب لنا دعانا وحكم فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المنصور بسرك إنما أبو إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا منفذ عن كل مهموم يا منفذ عن كل مغموم يا منفذ عن كل مجهول يا من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا مفرج المفرج يا مفرج المفرج فرجنا كربنا همنا وقمنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.